Marilah tuan-tuan kita mulakan majlis ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberinya kita keizinan untuk sama-sama hadir di dalam surau ini. Insya-Allah kita akan sambung muka surat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Muka surat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Disebut di sini berapa? 171. Muka surat 171. Perkara yang membatalkan sembahyang, yang pertama, meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun sebelum sempurna. Kita buat benda tu dengan sengaja. Umpama ia i'tidal sebelum sempurna rukuk. Maknanya antara perkara yang membatalkan sembahyang, meninggalkan rukun. Termasuk meninggalkan rukun ialah sebelum sesuatu rukun itu sempurna, kita dah pergi kepada rukun yang lain. Kan? Dia tak sempurna lagi rukuk, tapi dia dah i'tidal dah. Itu semua membatalkan sembahyang. Ini kita pergi ringkas tuan-tuan. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat seperti dia berhadas. Antara syarat sah sembahyang ialah bersuci, kemudian bebas daripada najis dan sebagainya, tutup aurat. Tiba-tiba perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat sah sembahyang tu tak terpenuhi ketika kita sembahyang. Contohnya dia berhadas, terbuka aurat dan sebagainya, ataupun terkena najis yang tidak dimaafkan. Disebut sini meninggalkan salah satu syarat seperti ia berhadas, kena najis yang tidak dimaafkan, sama ada pada badan, pakaian, sedangkan najis itu tidak dapat dihilangkan ketika itu. Kalau najis itu dapat dihilangkan serta-merta, maka sembahyangnya tidak batal. Begini tuan-tuan, kalau ada najis tak terkena kat dia, dia pun cepat-cepat buang najis tu, maka tak batal. Katalah kena tai cicak dekat songkok ni tak, dia terasa dia pun campak songkok ni, tu tak apa. Tapi kalau dibiarkan, itu batal, pasal dia terkena najis. Baik. Ataupun terbuka aurat, walhal ia tidak dapat menutup ketika itu. Terbuka aurat, ketika dia sujud tu terbuka aurat, itu tak boleh tu. Tapi kalau kita tengah semayang, angin kuat tak? Angin kuat, kain pun terangkat, kita pun dah nampak dah bahagian aurat tu, kita pun cepat-cepat tutup, itu tak apa. Itu boleh. Baik. Jika ia dapat menutupnya serta-merta, maka sembahyangnya tidak batal. Itu tadi. Yang ketiga,
berkata-kata dengan sengaja walaupun sedikit. Masa semayang tak boleh cakap-cakap, tak boleh bercakap-cakap. Yang keempat, banyak bergerak. Yang ini melakukan sesuatu pergerakan yang tidak ada keperluan ataupun yang tidak ada kena-mengena dengan solat. Dia melakukan pergerakan yang banyak. Bila dia kata banyak, bila dianggap banyak apabila bergerak 3 langkah atau memukul 3 kali berturut-turut. Dianggap banyak apabila kita lakukan sesuatu perbuatan itu 3 kali berturut-turut. Tapi kalau dia buat sesuatu perbuatan tu, dia melangkah 10 langkah. 10 langkah dia langkah, tapi tak berturut-turut, dianggap banyak ke tidak? Dianggap banyak ke tidak? Tidak dianggap banyak. Yang dikatakan banyak yang membatalkan sembahyang ni pergerakan 3 langkah berturut-turut. 3 perbuatan tu berturut-turut. Kalau dia memukul 3 pukulan berturut-turut je ni. Tapi kalau dia pukul sekali, dia lepas tu sekali lagi, itu tidak dipanggil banyak lah. Tidak, pasal tidak berturut-turut. Sebab orang yang sedang sembahyang itu disuruh mengerjakan perkara yang bersangkutan dengan sembahyang sahaja. Pekerjaan yang lain hendaklah ditinggalkan. Boleh. Jadi waktu sembahyang kita buatlah perbuatan yang berkaitan dengan sembahyang sahaja. Adapun perbuatan selain sembahyang ni kita elakkan. Makan ataupun minum walaupun sedikit. Makan ataupun minum walaupun sedikit. Ini semua membatalkan sembahyang. Habis, kita nak pergi cepat-cepat. Perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Dalam sembahyang ada perkara yang dianggap rukun. Perkara yang dianggap rukun ni muka surat 193. Bos 193. Okey. Ada perkara yang dianggap rukun. Rukun ni mesti buat. Kalau tak buat, tak sah sembahyang. Ada perkara yang dianggap sunat. Sunat ni kalau tak buat, tak batal sembahyang, betul tak? Tak. Dan sunat ini pula terbahagi 2. Sunat ini terbahagi 2. Satu dipanggil sunat ab'ad, satu lagi dipanggil sunat hayat. Sunat ab'ad, kalau tinggal sengaja ataupun tak sengaja, sunat kita sujud sahwi. Adapun sunat hayat, kalau kita tinggal tak disunatkan kita sujud, tak ada apa-apalah. Okey, habis. Jadi sunat ab'ad ini kalau tinggal, maka sunat kita sujud sahwi. Kalau sujud sahwi pun lupa, kalau sujud sahwi pun lupa, dia tinggalkan sunat ab'ad, patut sujud sahwi lah. Tapi sujud sahwi pun lupa, macam mana? Sah sembahyang tak? Lepas dia bagi salam kena sujud tak? Tak payah. Tak ada. Kalau dah lupa, lupa je lah. Baik. Antara sunat ab'ad dalam sembahyang ialah membaca kunut dan berdiri membaca kunut. Antaranya lagi ialah yang biasa ni lah, duduk tahiyat awal dan membaca tahiyat awal. Itu yang biasa tak? Ada lagi ya? Ada lagi? Ada lagi ya? Ada? Biasa tu lah tak? Okey, sekarang ni kalau apakah sebab-sebab yang menyebabkan sujud sahwi? Tadi pasal sunat ab'ad. Ada lagi sebab-sebab lain yang sunat kita sujud sahwi. Pertama, dia kata ketinggalan tahiyat pertama, tahiyat awal, ataupun ketinggalan kunut pada waktu subuh. Maknanya dia tak kunut, terlupa, ataupun dia sengaja tak baca tahiyat awal, dia tak duduk, tak baca tahiyat awal. Sama ada lupa ataupun sengaja,
maka sunat dia sujud sahwi. Itu satu yang berkaitan dengan sunat abad. Yang kedua, sunat kita sujud sahwi kerana kelebihan rakaat ataupun terlebih rukun ataupun terlebih sujud disebabkan oleh lupa. Ini ingat ni, kita terlebih buat sesuatu perkara rukun ataupun sujud ataupun rakaat, terlebih itu kerana lupa, bukan kerana sengaja, kerana lupa. Pasal tu kita, kalau kita semayang, kita ikut imam, bila kita dah tahu dah yang ini rakaat keempat, imam tu bangkit berdiri, sepatutnya duduk tahiyat akhir kan. Kita tahu ini rakaat keempat, imam dia terlupa, dia pun berdiri. Imam tu batal ke tak batal semayang dia? Dia terlupa, tak batal. Yang makmum ni yang tahu dah 4 rakaat, dia pun ikut berdiri, dia macam mana dia? Dia batal semayang dia, pasal dia sengaja tambah rakaat. Ini cerita dia lupa. Dia lupa, tambah rakaat ke, tambah rukun ke, terlupa, maka lepas tu dia sujud sahwi, kan? Makna kalau imam tadi kan dah berdiri rakaat ke-5 tadi, berdiri, dia tengah baca-baca, dia jeling-jeling, orang belakang tak bangkit semua, kan? Dia pun dapat tahu, ni terlebih rakaat ni, dia nak buat apa? Dia terus duduk. Dia terus duduk lah, duduk baca tahiyat akhir. Dah habis baca tahiyat akhir, maka dia pun sujud sahwi. Kita yang makmum kat belakang ni, ketika imam berdiri untuk rakaat ke-5, kita tak bangkit, kita duduk je. Kita tak salah. Tapi bila imam ni sujud sahwi, makmum ni kena sujud sahwi ke tidak? Kita apa ada salah? Kena sujud sahwi ke tidak, bos? Maka disebabkan kita ni makmum, bila imam tu sujud sahwi, kita pun sujud sahwi juga. Boleh? Habis cerita. Macam tu juga kalau kita masbuk, datang lambat. Imam ni, waktu kita sembahyang dengan imam tu, elok je. Tapi imam ni sujud sahwi, kita walaupun yang masbuk datang lambat ni pun sujud sahwi juga bersama imam. Okey, ambil. Yang ketiga, sebab-sebab sujud sahwi kerana syak. Tadi terlupa terlebih sesuatu. Yang ketiga, kerana syak atau ragu tentang bilangan rakaat. Syak ataupun ragu tentang bilangan rakaat yang telah dikerjakan. Umpamanya ia ragu, adakah bilangan rakaat yang telah dikerjakan 3 atau 4, dia ragu. Maka hendaklah ia jadikan bilangan yang yakin, iaitu di sini 3 rakaat. Maka ia tambah 1 rakaat lagi serta sujud sahwi sebelum memberi salam. Kita ragu, kita syak, ini rakaat keberapa pula ni? Waktu kita berdiri ni kan, kita dah syak dah, ini rakaat keberapa ni? Sehinggalah kita pun dah rukuk. Itu syak yang lama. Maka bila kita syak, kita kena fikir, ini 3 ke 4? Yang kita ragu apa sekarang? 3 ke 4? Bila 3 ke 4 kita ragu, maka kita pegang yang sedikit. Ini 3 rakaat lah sekarang. Sekarang ni 3 rakaat lah. Maka kita semayang lah macam biasa. Dah habis tahiyat akhir, dah baca semua, maka kita pun sujud sahwi. Pasal apa? Pasal tadi ragu 3 rakaat ke 4 rakaat. Walaupun bila kita semayang nanti, memang betul lah baru 3 rakaat lah tadi. Kan masa kita semayang tu, memang betul lah 3 rakaat tadi, tapi kita dah ragu dah tadi masa berdiri, sampailah membawa kepada rukuk ni, kita dah ragu. Maka kita sunat sujud sahwi kerana ragu tadi. Yang keempat, apabila kurang rakaat sembahyang kerana lupa. Macam mana ni? Kurang rakaat tambah je lah tak? Kurang rakaat kerana lupa. Ini tak jadi.
Habis tuan-tuan. Jadi yang saya nak masuk ni, itu sebab-sebab sujud sahwi. Ada lagi tak? Kewajipan menunaikan sembahyang dan fungsinya dalam kehidupan. Nah, ini tajuk yang kita nak baca. Yang tadi itu dia selingan je tuan-tuan. Disebabkan dia cerita pasal solat, dia pun cerita sikit-sikit. Kewajipan menunaikan sembahyang dan apa fungsi solat ini di dalam kehidupan kita. Makna sembahyang ni, solat ini ada fungsinya di dalam kehidupan kita. Katanya pengertian dalam matlamat ibadat. Ibadat adalah merupakan nilai Islam yang penting sekali kerana ia memainkan peranan yang berkesan untuk membina kepribadian dan memajukan masyarakat. Ibadat kita ni banyak tuan-tuan. Antara ibadat badan yang berkaitan dengan badan, ibadat yang paling afdal adalah solat. Solat adalah ibadat yang paling afdal. Kalau fardu, ibadat-ibadat fardu, maka solatlah yang paling afdal. Kalau ibadat sunat, maka ibadat sunat solat itulah yang lebih afdal banding sunat-sunat yang lain yang berkaitan dengan badan. Dan ibadat solat ini apabila kita laksanakan sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi dan kita menghayati solat kita, maka pasti solat itu akan memberi kesan terhadap peribadi seseorang dan dapat memajukan masyarakat. Bila peribadi ini semua dah bagus, majulah masyarakat tu. Jadi nak boleh ada kesan di dalam solat itu, maka hendaklah kita laksanakan solat itu atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu. Kita faham apa benda yang kita baca dan kita menghayati, kerana ia akan mengubah peribadi kita. Peribadi kita. Ibadat merupakan pelan induk yang mengikat antara hamba dengan Tuhan, mengawal manusia agar tidak terlepas daripada akidahnya. Ini solat ini Allah wajibkan sebagai suatu amalan yang mesti dilakukan oleh manusia. Penting supaya manusia ini sentiasa terikat dengan penciptanya. Bila sampai waktu solat, bila solat itu kita tahu kita ada pencipta. Kita merasai kita ni hamba dan kita tidak terlepas daripada pegangan akidah, iaitu kita hamba Allah yang esa, kita hanya sembah Allah sahaja. Akidah pula merupakan ikatan hati dan perasaan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah ni apa? Ikatan hati, ikatan perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ibadat pula mengambil berat tentang gerak langkah manusia bagi ikatan tersebut supaya pertaliannya selalu rapat serta teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ibadat yang kita buat ini ialah kita mengikat perbuatan kita, anggota tubuh badan kita sesuai dengan apa yang Allah perintah. Kita ada akidah. Akidah ni mengikat hati kita, mengikat perasaan kita supaya sentiasa tunduk kepada Allah. Cinta kepada Allah. Adapun perbuatan kita ni, perbuatan anggota kita ni, anggota ini untuk mengikat anggota tubuh badan kita, mengikat lidah kita, mengikat mata kita, mengikat telinga kita, tangan, kaki ini semua ni ikat apa? Supaya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya hubungan kita dengan Allah ini menjadi teguh dengan akidah dan juga perbuatan anggota badan. Matlamat akidah dan ibadat adalah melaksanakan tujuan wujudnya manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di bumi untuk membina dan memajukan alam ini. Jadi ada akidah, ada ibadat. Akidah kita, kepercayaan kita. Ibadat ini anggota tubuh badan kita. Kita tunduk kepada apa saja perintah Allah. Matlamat dia yang besarnya ialah
untuk kita menjadi seorang khalifah di atas muka bumi ini, menjadi khalifah. Maka apabila kita hidup di atas muka bumi ini, ada urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang ada kaitan dengan urusan kehidupan kita. Maka urusan-urusan itu kita kena letak sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ke atas muka bumi ini kena cari rezeki. Maka cari rezeki itu mesti sesuai dan tidak bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi kita nak buat? Kita nak bersukan, kita nak berhibur. Semua itu kita boleh buat, tapi kena pastikan tidak bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja kita sebagai seorang muslim, kita membina akidah, membina ibadat dan membina kehidupan ini sehingga kehidupan ini benar-benar tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi seorang khalifah yang membina dan memajukan alam ini sesuai dengan perintah Islam. Jadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang bertakwa, yang beriman, apabila dia melakukan sesuatu, dia tidak akan tinggal agama dia. Ini faham tak? Seseorang muslim yang beriman dan yang bertakwa, yang sentiasa mencari keredaan Allah, sentiasa memikirkan akhirat dia. Dia nak berjaya kat dunia, nak berjaya di akhirat. Apapun bidang yang dia ceburi, dia akan pastikan benda tu tidak bercanggah dengan perintah Allah. Sebab dia tahu dia ni hanyalah sebagai khalifah, sebagai orang yang diberi amanah untuk membina negara, membina kehidupan ini. Kalau dia diberi jawatan, dia akan pastikan jawatan yang diberikan itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam itulah. Tak kiralah dia sebagai apa. Dia sebagai baiki kereta tu apa nama? Foreman. Dia sebagai foreman. Dia penjual makanan di tepi jalan, di restoran. Semua itu dia buat ialah untuk mencari kejayaan, bukan sekadar di dunia, tapi sehinggalah di akhirat, untuk mencari keredaan Allah. Bila dia menjadi foreman, bila dia menjual makanan, dia tidak menipu orang. Kalau dia diberi amanah sebagai pemimpin, dia tidak menzalimi orang. Kalau dia diberi amanah untuk menjaga sesuatu tempat, dia tidak mencuri, dia tidak menyeleweng. Macam itulah. Sebab amanah yang kita terima ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benda pun yang kita nak buat, kita kena pastikan benda yang kita buat ini mendatangkan kebaikan bagi kita, dan yang paling utama tidak bercanggah dengan perintah agama dan tidak merugikan agama. Tidak merugikan agama. Yang kedua, dia kata apa kat sini? Habis. Yang kedua, ibadat adalah hubungan langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita banyak lagi ni. Kalau nak cerita kan, cukup sikit-sikit dah. Ibadat adalah hubungan langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dalam Islam merupakan pertalian terus-menerus antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan, sama ada orang biasa dan golongan ulama. Kita ni bila nak solat, nak beribadat kepada Allah, solat, maka kita solatlah menghadap Allah tanpa ada wasilah, tanpa ada perantaraan, tak ada orang tengah ni, tak ada. Dalam hubungan ini, seseorang manusia pada waktu menyembah Allah Subhanahu wa taala, ia bebas daripada sebarang perantaraan atau wasilah dan tempat, kerana semua tempat yang suci di bumi boleh digunakan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mencapai matlamat menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makna kita ni
Bila nak menyembah Allah, iaitu beribadat, solat, maka kita ni bebas. Maknanya kita tidak perlukan perantaraan. Asalkan dah cukup masa, dah masuk waktu, boleh solat. Boleh solat. Tapi kalau kita ikut imam, kena ikut imam lah tak? Kemudian kat mana-mana pun boleh solat. Asalkan tempat tu tempat suci lah, bersih lah. Tapi tempat yang paling afdal di masjid lah, semayang berjamaah, itu je. Tak terikat. Itu solat. Berbeza kadang-kadang dengan agama yang lain. Kita nak bertaubat dengan Allah, perlu tak ada orang tengah ni? Perlu tak? Tak perlu. Kita minta ampun je terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada agama lain, awak nak apa? Apa tujuan awak datang sini? Ada orang tanya. Oh, saya banyak kesalahan, jadi saya nak bersihkan diri. Macam mana? Dia pun cakap, kalau nak bersih diri, macam ni cara dia, macam ni cara dia. Lepas tu kena bayar begini, kena bayar. Kita tak ada macam tu. Kita beritahu cara, lepas tu buat sendiri. Macam tu lah. Jadi Islam ini, sembahyang ini antara ibadat yang kita buat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, konsep ibadat. Tadi ibadat, banyak benda ibadat ni. Apa konsep ibadat? Konsep ibadat dalam Islam merangkumi segala kegiatan manusia. Tadi kan ibadat orang cakap solat, puasa, haji, umrah. Ibadat ni apa sebenarnya? Ibadat ni apa? Dalam Islam, konsep ibadat dalam Islam merangkumi segala kegiatan manusia dari segi rohaniah dan jasmaniah. Setiap seorang Muslim boleh mencampurkan di antara perkara dunia dan akhirat. Inilah kombinasi yang indah dalam Islam yang tidak terdapat dalam agama-agama lain. Makna ibadat ni dalam Islam berbeza dengan fahaman-fahaman yang lain. Kalau tuan-tuan pergi tanya seseorang yang bukan Islam, bila waktu kamu ibadat bila waktu kamu buat ibadat, dia akan cakaplah hari tertentu dekat tempat tertentu. Itulah ibadat dia. Kalau kita kata Kristian, waktu bila kamu buat ibadat? Waktu bila kamu buat ibadat? Dia cakaplah hari apa dekat tempat ni, kat gereja. Dia buat tak tempat lain. Ada pun yang lain itu dia tak kata ibadat. Islam tak macam tu. Bagi agama lain, kerja-kerja ni kerjalah. Dia kata, awak bertani, awak sebagai manager, awak sebagai pengurus, awak sebagai pekerja, awak sebagai menteri, awak sebagai menteri besar, menteri kecil, itu kerjalah. Tak ibadat ke? Tak ada, itu tak ada kena-mengena dengan agama. Kerja je lah. Itu fahaman yang bukan daripada fahaman Islam. Adapun Islam, ibadat ni apa? Ibadat ini ialah segala kegiatan yang kita lakukan. Sama ada perkara berkaitan dengan jasmani ataupun rohani, perkara yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, kan kita lakukan sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita niat untuk mendapat keredaan Allah, maka dia jadi ibadat. Boleh saya ulang balik? Ibadat ni apa? Setiap kegiatan manusia, sama ada perkara yang berkaitan dengan rohani ataupun jasmani, perkara yang berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan akhirat, yang kita lakukan dalam keadaan hati kita jujur untuk mencari keredaan Allah. Dan perkara yang kita buat itu tidak bercanggah dengan perintah Allah, dia jadi ibadat lah. Dia jadi ibadat. Jadi apa pun yang kita nak buat, nak boleh jadi ibadat, pertama sekali jangan benda yang kita buat ni bercanggah dengan perintah Allah. Kalau bercanggah, dia tidak jadi ibadat, dia jadi maksiat.
bercanggah. Dia jadi maksiat. Baik. Setiap Muslim, jadi tak adalah masalah, awak ni cari dunia. Tak ada apa pula dunia ni. Kan? Memanglah kita cari dunia ni, tapi dunia yang kita cari itu, dia boleh mendatangkan keuntungan bagi akhirat kita. Apabila kita buat perkara itu tidak bercanggah dengan perintah Allah, dan kita niatkan untuk mencari keredaan Allah. Mencari, macam itulah. Setiap Muslim boleh melaksanakan sifat kesempurnaan yang dituntut oleh agama pada masa ia menjalankan segala kegiatannya di bumi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, seperti mencari rezeki dan sebagainya, dengan syarat menjujurkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada masa menunaikan syiar ibadat atau masa menjalankan kegiatan-kegiatan dalam urusan hidup di dunia. Jadi kita ni boleh dapat kesempurnaan sebagai seorang hamba Allah, walaupun kita buat kerja-kerja yang orang kata kerja dunia. Kita boleh dapat kesempurnaan sebagai seorang hamba Allah, dengan syarat benda yang kita buat ini, sama ada perkara dunia ataupun perkara ibadat, benda akhirat ini, kita buat dalam keadaan tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul, dan dalam keadaan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah. Ada pun fahaman lain yang kita pun tak pastilah daripada mana fahaman tu tak. Kalau kita orang ni nak jadi orang ibadat, orang agama, maka kalau kita nak naik martabat kita di dalam agama, awak tak boleh kahwin. Contoh, awak tak boleh kahwin. Awak kalau nak jadi orang agama, jangan sibuk-sibuk sangat dengan politik ni. Dia cakap kan, pernah dengar? Ini dunia semua ni. Sebab yang ni tipu. Dia kata, awak kalau nak jadi orang agama, nak fikir akhirat, awak jangan meniaga-meniaga nak jadi orang korporat ni, jangan. Ini semua nanti melalaikan kamu. Ada orang cakap? Ada. Itu salah itu. Apa pun yang kita buat, dia boleh mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal konsep ibadat dalam Islam ini luas. Demikianlah pengertian ibadat menurut skop yang luas dalam Islam. Dan itulah skop yang luas dalam Islam. Bukan ibadat ni hanya datang masjid, puasa, bayar zakat, bayar haji, pergi ni buat haji, bukan. Kehidupan kita ini semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi kita dunia dan juga akhirat, kalau benda yang kita buat itu untuk mencari keredaan Allah, untuk meletakkan Islam di tempat yang tinggi, dan tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Semua yang kita buat itu mendatangkan pahala. Yang benar. Tapi kalau orang kata, awak buat ni tak ada kena-mengena dengan agama, tak ada kena-mengena dengan agama tak? Ramai orang cakap sekarang macam tu tak? Ni tak ada kena-mengena dengan agama, tak ada kena-mengena dengan agama. Ini bab dunia je. Okey. Kalau kita cuba tanya dia, bang, kalau abang kata ni tak ada kena-mengena dengan agama kan, abang bukan main keluarkan duit beratus ribu, keluar duit, pergi ke sana, pergi ke sini, menjerit sana, menjerit sini, ceramah sana, ceramah sini, kan, bawa bendera sana, bawa bendera sini, kan tak ada kena-mengena dengan agama kan bang? Jadi kalau abang buat ni dapat pahala ke tidak bang? Tanya. Dapat pahala ke tidak? Tak dapat pahala dek. Yang saya buat ni semua tak dapat pahala. Kalau tidak, rugilah macam tu bang. Rugilah. Tak ada pahala semua tak ada. Yang dapat duit je dapat, dia kata. Rugilah. Islam tak ajar macam tu. Islam tak ajar macam tu. Islam mengajar kalau kita buat ni semuanya
boleh mendatangkan pahala kalau benda yang kita buat ni benda yang benar, benar dan tidak bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul. Rugi hidup seseorang kalau pahalanya hanya dapat ketika semayang je. Bila luar daripada waktu semayang, dah tak ada pahala. Rugilah. Itu agama lain adalah macam tu. Yang saya cerita tadi kan. Bila waktu ibadat, waktu masuk gereja, waktu masuk sini, waktu masuk sini, itu je lah ibadat. Lain tak ada. Islam tidak macam tu. Nah, Islam bukan itu. Baik, sembahyang ibadat yang tertua dalam risalah-risalah ketuhanan. Makna dia nak cerita kat sini, sembahyang adalah ibadat yang paling tua dikenali bersama-sama dengan iman. Setiap syariat ada mempunyai ibadat ini, ibadat solat. Makna semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ada ibadat solat. Iman dan solat memang ada. Cuma solatnya berbeza-bezalah antara satu rasul kan dengan rasul yang lain dan sebagainya. Sudah. Dalam Al-Quranul Karim ada menyebutkan setengah daripada kedudukan sembahyang bagi para nabi dan juga para rasul yang terdahulu. Makna rasul-rasul ni pun kata tentang solat. Rasul-rasul ni pun sebut pasal solat. Rabbana liyuqimus solah faja'al af'idatan minan nas. Baik, apa kata? Wahai Tuhan kami. Mereka ini cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan sembahyang kan. Hajar dan juga Nabi Ismail diletakkan di mana? Di Mekah, betul? Apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, aku letak mereka ni semua ni supaya mereka mendirikan sembahyang. Ada cerita sembahyang. Ayatnya panjang lagi dah. Kita nak cepat sikit. Yang kedua, antahira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah dan Masjidil Haram, kata Allah, daripada segala perkara yang dilarang. Untuk apa bersihkan ni? Untuk orang bertawaf dan untuk orang beriktikaf dan untuk orang rukuk dan sujud, solat. Ini zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kan? Jadi semua nabi-nabi ini ada solatnya masing-masing. Okey, habis. Sembahyang pukul berapa dah? Tak apa. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa alaihi salam, menceritakan tentang nikmat Allah. Katanya, dan ia Allah menjadikan aku seorang yang berkat di mana saja aku berada, dan diperintahkan aku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup. Jadi ibadat solat ini ibadat yang tua. Macam tu jugalah nasihat Luqman kepada anaknya supaya menjaga solat. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat. Solat ni ibadat yang cukup penting, dan dia cukup kuat ikatannya dengan iman. Iman bertambah antaranya dengan ibadat solat. Dengan ibadat-ibadat lain samalah kan, tapi solat ni ibadat yang paling penting. Lepas tu kita jagalah solat kita baik-baik tuan-tuan. Kita jaga solat orang-orang yang di bawah tanggungan kita, anak-anak kita, dan pastikan kita dan orang-orang di bawah tanggungan kita ni solat dalam keadaan ada ilmu, bukan sekadar semayang maghrib 3 rakaat, semayang 3 rakaat, jalan, tak ada rasa perasaan apa-apa. Kalau tuan-tuan tengok kan, kalau budak-budak dia semayang macam tu lah, habis bagi Assalamualaikum, dia terus bangkit je lah. Yang dia tahu apa? Yang dia tahu semayang tu dah cukup rakaat, sudah lah kan. Tapi kita kalau yang bukan budak-budak, kita yang dah berumur, kita pun buat macam tu, malu company dia. Malu company. Pasal apa? Kita tak faham tentang solat. Kita tidak menghayati solat. Padahal lepas semayang tu lah kita disuruh zikir, duduk sekejap,
duduk zikir dulu, baca, minta doa sebagainya, barulah bangun ada tertib. Ni bagi assalamualaikum terus bangun kan. Kalau orang pergi makan pun kan, dah habis makan terus bangkit, dia duduklah dulu dah. Duduk dulu, minum, borak. Dah lega perut, dah turun makanan elok-elok, baru dia bangkit. Ada. Kalau makanan tu sedap, bukan makanan sedap. Kalau boraknya sedap, lagi lama dia duduknya. Makanan dah habis dah. Kan? Kita solat ni tuan-tuan, jangan terlampau kedekut sangat dengan masa tu. Seolah-olah dah habis rakaat, sudah bagi salam, jalan, jangan duduk lama-lama, jangan. Allah bagi kita nikmat banyak tuan-tuan. Kita boleh berjalan, kita boleh bernyawa, kita boleh bernafas, kita boleh melihat, Allah bagi. Tapi bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunggu masa bila nak cabut, bila nak larikan diri. Macam mana kita? Tak? Sepatutnya masa itulah kita bagi masa sebaik-baik dan kita isi masa dengan sebaik-baik ibadat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.